Waalaikumsalam. Tu dia brother Ai kita, alhamdulillah. Orang pertama masuk live hari ni. Abang Ilfan di Rahman. Waalaikumsalam bang. Alhamdulillah sihat semua, sihat. Apa isu panas, ada isu panas ni yang kita rasa sungguh tak puas hati. Sahabat-sahabat boleh share dulu. InsyaAllah sahabat sekejap lagi mungkin saya akan buka WC bersama dengan sahabat saya tu sini. Apapun kita share dulu, pakat-pakat share, kerana isu ni melibatkan satu kenyataan keliru yang dikeluarkan oleh tak lain dan tak bukan si pendatang yang tak sedar diri tu. Jadi kita pun geram. Sahabat-sahabat, ramai sahabat-sahabat saya mesej dengan saya, WhatsApp dengan saya, buat pertanyaan, buat aduan. Mereka keliru tentang isu ni. Apapun, suara okey ya? Suara okey ya semua? Kita check suara okey ya? Abang Syarizan, salam dari Johor. Salam bang, daripada saya, daripada Rauk, Pahang. Waalaikumsalam. Apa cerita malam ni bos? Ya, cerita yang kita sendiri dengar. Dan kita rasa isu ni isu yang berpanjangan. Kita dah berpesan-pesan kepada si Burma ni supaya cukup diam, jalani hidup dengan baik-baik. Jangan kasih orang, jangan buat kenyataan-kenyataan yang merapu, jangan live benda-benda yang merepek, meraban. Bila hang bercakap, saat lagi dia akan jadi isu. Sebab apa? Sebab ni lah. Hang bercakap, kebanyakan dia pi nak boleh kredit kepada hang je. Tapi kesan daripada hang bercakap tu menjatuhkan maruah seseorang ataupun maruah wanita dalam masyarakat kita. Hang tak fikir ke cara hang bercakap tu? Hang nak membanggakan diri hang, hang nak menyatakan hang ni bagus, hang ni dah taubat apa semua. Tetapi dalam waktu yang sama hang menjatuhkan maruah-maruah wanita-wanita yang ada dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Jacket Team, salam daripada Bukit Beruntung. Ya, Bukit Beruntung Rawang. Waalaikumsalam sahabat. Okay bos, selamat malam. Kita pakai share dulu sekejap. Pasal isu ni isu berpanjangan sebenarnya. Isu yang kita rasa cukup. Kita rasa sangat hairan dengan tindak tanduk si pendatang ni. Apa sebenarnya kemahuan yang dia nak sebenarnya? Dia nak apa sebenarnya? Dia nak apa? Dengan kejadian-kejadian yang dah berlaku sebelum-sebelum ni, dia pun dah di-charge dengan beberapa pertuduhan yang masih dalam perbicaraan. Sampai ke hari ni, kita ni masih lagi berlembut, masih lagi membuat proses aduan yang sepatutnya tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang. Tapi dia ni nak sangat bangkit sangat, bersuara sangat, membuat persoalan pelbagai-bagai provokasi ni. Dia sebenarnya dia nak pergi mana dia ni? Dia nak pergi mana? Aduh, main makin serabut dia ni kan. Bukan kebimbangan ni, bukan pada saya. Bukan kepada saya sahaja. Kebimbangan ni pada masyarakat kita. Apa yang kita ke depan ni pasal aduan-aduan daripada sahabat-sahabat kita yang bertanya, apa ni bang? Apa ni sahabat? Ni seorang individu yang macam ni, gayanya keluarkan kenyataan mengelirukan dalam masyarakat kita. Kalau isu-isu yang kecil-kecil tu tak apalah, kita pejam mata lah. Kita pun kadang-kadang kita troll ya dia. Pasal dia ni lebih kepada khayalan je sebenarnya. Dan kita pun dah pandang dia ni sebagai seorang badut ya. Tetapi dalam waktu yang sama, bila menyentuh hal-hal isu yang kita rasa isu yang berat, melibatkan rogol, lepas tu jenayah rogol, melibatkan agama, pakai rantai mah, pakai cincin mah, boleh disebabkan oleh kerana meminati mah, dia boleh pakai apa semua. Ni percakapan umum ni yang bahaya ni.
Kalau hang nak bercakap dengan kawan-kawan hang sama spesies dengan hang, tak ada masalah. Hang bercakap lah. Kalau hang rasa hang nak pakai apa pun, nak pakai buh cangkui atas kepala, cangkui emas atas kepala pun, tak ada masalah. Tetapi bila hang bercakap dalam konteks umum, didengar oleh semua lapisan masyarakat, dalam media sosmed, ini yang mendatangkan keliru, bahaya kepada masyarakat. Jadi betul-betul kau hajak nanti lah. Betul-betul makin lama makin biadab. Makin kita biarkan, makin kita tak mau nak layan, makin dia menjadi-jadi. Dia nak bergaduh dengan siapa-siapa tu, lantak pergi kat dia lah. Tetapi dia bila menyentuh soal-soal yang berat, isu-isu jenayah yang tambah berkenaan dengan isu rogol ni, apa yang dia cakap, tuan-tuan boleh dengar sendiri. Kita tak pasti apakah hari ni kita nak buat pertanyaan kepada dia. Apakah maksud percakapan dia tu? Apakah maksud percakapan dia tu? Yang dia menyatakan tentang definisi rogol ni. Adakah dia ni kepala otak dia tak terbuka? Bila bercakap isu rogol ni, dia melibatkan maruah wanita, keluarga, institusi keluarga, institusi masyarakat. Adakah kepala otak dia ni tak terbuka? Adakah perlu kena luku kepala otak baru nak terbuka? Jadi kita pun tak pasti apa sebenarnya maksud dia. Tetapi maksud dia, percakapan dia, kenyataan dia tu, itu dah mengguris hati. Dah betul-betul satu kebiadaban. Kerana apa? Kerana percakapan dia, konteks kes rogol yang dia sebut itu dalam negara kita. Dia bukan sebut daripada negara lain, dan dia berada di atas tanah negara kita ni. Yang ni betul-betul kita cukup sakit hati, cukup kita tak puas hati. Saya mencari sahabat saya, Tok Singa. Kita tunggu, mungkin sekejap lagi Tok Singa masuk. Kalau Tok Singa ada tengok live ni, minta Tok Singa komen on VC. Saya akan VC dengan Tok Singa. Waalaikumsalam sahabat. Okey, baik sahabat. Assalamualaikum semua. Saya tak sempat bagi salam sebab geram, perasaan geram ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat kita, kepada semua rakyat Malaysia, warga negara kita, baik apa-apa bangsa pun, baik apa-apa agama pun, di dalam page Utusan Rimba ni kita tidak terlampau, kita tidak menegakkan perkara-perkara yang resi dan sebagainya. Kita lebih memberi kesedaran kerana kita ni satu negara, kerana kita ni, inilah tanah air kita. Jadi setiap isu-isu yang dibangkitkan berkenaan dengan warga-warga asing ni akan menjadi tajuk perjuangan kita melalui NGO kita. Dan semestinya saya orang Melayu, mestilah saya memertabatkan bangsa saya, agama saya. Itu landasan perjuangan yang berada dalam page kita ni. Tapi itulah, sahabat-sahabat sendiri pun boleh tengok, sejak kebelakangan ni dia cukup galak, cukup seronok dia mengeluarkan beberapa kenyataan, beberapa video berkenaan dengan si Burma ni, kan? Berkenaan dengan isu-isu Burma ni. Yang ni kita rasa kita nak bercakap sikit, kan? Apa perkara yang semakin hari semakin kurang ajak si Burma ni. Nampaknya Tok Singa sahabat saya pun dah ada. Tok Singa boleh try request Tok Singa. Saya tekan nak app untuk saya tak naik. Macam mana tau? Tok Singa try request VC dengan saya. Saya akan bawa secara terus. Tadi sahabat-sahabat kita, Suman Sivam, dia pun ada buat ulasan berkenaan dengan mengikut Akta Perlembagaan berkenaan dengan kes jenayah rogol ni. Definisi jenayah di atas nama, di atas kes rogol. Sahabat-sahabat boleh tengok, pergi ke page dia, boleh tengok, boleh lihat video yang dia up naik berkenaan dengan isu ni. Sekejap, mana Tok Singa punya ni sekejap sahabat-sahabat, kita tunggu, kita tengok sekejap. Kita live untuk kita VC sama-sama, tapi tak dapat nak connect. Sekejap, mana lagi ni?
tekan jap, kita cari button jap. Tak nampak button ni. Boleh tak tahu, kadang-kadang dia line ni kadang-kadang boleh busy. Tok Singa kalau tak boleh pakai akaun ni, cuba guna akaun lain yang boleh saya add. Masuk. Sekejap tak boleh tu. Tu kena guna akaun lain tu. Keluar dulu daripada line, masuk balik. Lepas tu try request balik sebab saya tak jumpa tak jumpa request daripada Tok untuk kita VC. Sekejap. Boleh tak lagi? Tak naik. Tok punya VC tak naik. Assalamualaikum. Itu dia. Handset Alhamdulillah. lah. Handset tu dia kacau sikit. Dia line tu kacau sikit Itulah. Ya. Alhamdulillah dapat jugalah. Tok masuk dalam kita punya visi untuk kita sembang, untuk kita perhalusi apa sebenarnya kenyataan si Burma ni. 2-3 hari ni makin kita tengok makin melampau dia punya sembang dia punya cara penyampaian dia, seolah-olah dia ni nak muncul kembali, lahir kembali dalam masyarakat kita ni. Apa pandangan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi macam inilah. Untuk kes Burma ni, kita pun malas lah nak campur hal ni. Dah serabut otak lah kita tengok. Kan? Ya. Tapi saya tengok kebelakangan sehari 2-3 hari ni dia seronok lebih sebab apa? Dia tengok Joseph kenal. Dia seronok lebih lah. Dia gembira lebih sangat. Macam ni lah saya nak beritahu kepada Burma ni. Buruk Joseph ni pun, kita sokong benda yang tak betul. Kita beritahu cara terang lah. Hak tetap hak, batil tak batil macam dia sebut tadi. Okey. Kalau Joseph ni buat masalah, tak apalah, biarlah pihak polis ambil tindakan. Kita pun tak bersama-sama dalam keadaan dalam orang kata apa, dalam kebatilan ni kita tidak akan bersama-sama. Kan? Kita dalam keadaan hak dan kita pun dah nasihat si Joseph ni banyak kali dah. Tapi bila dia buat, kita lepas tangan, kita tidak bertanggungjawab lah. Apa kalau dia buat tak betul itu, biar dia jawab sendiri lah. Dan dia pun tak menyusahkan kita. Senang ya, Joseph ni. Betul. Joseph pertama sekali, dia ni warga negara Malaysia. Jahat-jahat dia pun dia tak ada rogo orang. Nak beritahu kat hang Burma oi. Jahat-jahat si Joseph ni pun dia tak biasa rogo orang. Cuma dia ni suka buat kacau, pergi bergaduh apa tu, dia punya kerja lah. Tapi tak ada pergi nak cari anak orang pergi rogo semua, tak ada. Jadi kita nak beritahu ni, kita hari ni orang Malaysia, kalau kita anggap isu ni macam isu peribadi antara Long Tiger dengan saya, Long Tiger dengan Ijam, Utusan Rimba, Long Tiger dengan Joseph, kita salah lah. Sebab dia ni, musibat ni, dia memang bawa matlamat yang cukup dahsyat. Dia nak merosakkan agama bangsa kita. Percakapan dia hari ni adalah lebih pada menghina orang Melayu kita hari ni. Memang dari segi dia bercakap tu dia tak sebut bangsa, tetapi kalau kata dalam kod undang-undang innuendo tu, dia bermaksud kepada siapa? Dia bercakap tu dia bermaksud kepada orang Melayu. Kalau kita ambil surat saman pun dia akan kena sebab dia ada innuendo. Siapa kot dia saman ke saya? Sampai hari ni saya tunggu bila nak naik kod. Saya memang seronok sangat jam ni. Saya memang tunggu sangat. Saya cerita kat Long Burma, kalau hang dengar live ni, aku memang tunggu sangat bila ni. Bila kita buat rayuan, bila kita dah minta benda ni untuk di-kod, dia pula pergi buat rayuan. Saya memang seronok sangat. Saya tunggu sangat detik-detik yang bila saya nak pergi kod ni, nak jumpa, nak fight dengan kes dia. Memang saya syok sangat ni jam. Memang saya bukan takat satu lawyer kita akan pasang. Dia nak tengok orang Melayu macam mana. Dia ingat orang Melayu lekeh tak ada lawyer kan. Cubalah kali ni. Ya, betul tu. Saya pun dia nak menyaman saya. Kalau kata ikut sembang dia tu, dia nak menyaman saya 2-3 kali lebih. Tetapi hari ni saya menunggu juga. Saman-saman lodi daripada dia. Dia ni dah tersilap langkah. Dia dah tersilap langkah lah dengan saya. Dia saman guna nama dia. Tapi saya seronok lah sebenarnya. Sebab kita memang tunggu sangat dah ni. Saya pun dah kata kalau lawyer saya bila nak lawan. Dia ingat kita ni sengket sangat lah. Kita ni tak ada duit.
hang tengoklah aku nak atok berapa lawyer nak main hadap hang nanti. Kan? Dia ingat saya bayar duit lawyer, kat lawyer tak, lawyer saya tolong free lah, saya tak keluar duit. Kan? Jadi tunggulah, memang syok lah benda ni. Memang saya suka sangat benda ni. Sebab apa saya nak hantarlah nasihat hang lepas ni. Dan saya nak beritahu pula kat Burma ni, hang tunggulah sikit hari. Hang kata apa, jam tu ada pukul 12, ada pukul 6 kan. Hang ni sebenarnya ada pukul 6. Tapi jam hang tu bateri mati tau. Jam hang takkan naik pukul 12 tau. Jam hang akan mampu kat pukul 6 tu, memang hang akan pijak. Hang akan cium tarik hang sendiri lah. Memang, minta maaf tuan-tuan, malam ni saya agak kesang sebab saya geram dengan kenyataan dia tadi. Kenyataan dia seolah-olah nak membuat satu provokasi terhadap satu kaum. Dia ingat dia hebat atau mana sangat dia ni. Nak ajak, tengok hari kebelakangan ni, nak ajak orang sparring lah, nak ajak apa. Ramai sebenarnya nak ni. Aku pun, bukan kita ni orang Melayu ni tak erti nak cabar-cabar orang. Kita ni ada budi kasar, budi pekerti, budi bahasa. Tapi kalau orang dah jual, kita nak beli semua. Kalau hang rasa hang nak buka ring, okey, kita pun on jam. Lama lah kita pun. Boleh. Tak apalah, hang buatlah surat lawyer siap-siap. Hang buat elok. Kita talk mungkin elok, kita lawan. Kalau kata hang nak tu, tapi nampak macam panggil budak lah. Dia ni panggil lebih budak-budak. Jadi kita ni kita memang tak boleh piak orang macam ni. Dan kita pun akan tekan immigration. Sebab apa orang macam ni yang dah dikeluarkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada jabatan pendaftaran sendiri mengatakan bahawasanya dia ni kosong. Dia ni tak ada apa, poci elek. Dia ni tak ada MyKas pun tak ada, apa pun tak ada, kat UNSCR pun tak ada. Dia ni lebih teruk pada Rohingya ni. Serta lagi. Sebab Rohingya ni teruk-teruk dia pun. Dia ada lagi kat UN tu. Si mangkuk ni UN pun tak ada. Ya, betul. UN tak ada, kad pengenalan tak ada, MyKas tak ada. Surat beranak duk jajar, beranak di Pahang nun. Alamat tak tahu main mana, alamat pun tak wujud. Tunggulah rumah. Kita akan korek dia sampai rumah cacing. Pelan-pelan lah, bagi hang seronok lu, tak apa, seronok lu rumah, seronok lu. Hang nak tahu sebenarnya. Itulah, dia Macam mana? Dia ni tu orang yang tak sedar diri. Sepatutnya kita ni dalam keadaan serius kita ni berjuang. Isu dia ni berpanjangan daripada setahun dah sampai nak membawa ke setahun setengah. Dalam waktu yang sama kita ni ada hati dan perasaan ni. Duk tengok bini dia, duk tengok inilah dia jiwa-jiwa rakyat Malaysia yang sesungguhnya orang kata cukup kesian dengan bangsa-bangsa ni. Tetapi dalam waktu yang sama dia ni semakin hari semakin biadab. Dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sangat-sangat memilukan dalam masyarakat kita. Dia seolah-olah mencabar kita, seolah-olah cuba mencari sesuatu. Berapa kali saya pun ada nasihat Jam, saya pun ada nasihat ramai kawan-kawan kita. Saya kata apa, cukup lah nak apa, kita nak provokasi dah, kita bagi cang dia. Betul tak Jam? Kita pun ada bincang ni Jam. Sebab kita ni ada lagi peri kemanusiaan, ada lagi rasa kesian. Sebab dia ni bila dia posting apa pun tak ada orang sokong dia. Bila dia bubuh satu posting, kalau kata ada 9,000 maki dia. Lepas tu hari ni kita tengok dia berkeluar kenyataan apa, dia kata apa, oi aku pakai jam apa ni, cincin mah, rantai mah, dia kata aku punya suka, aku ada duit, aku punya nak pakai. Hang ni betul-betul hang nak haram jadah lah, betul-betul saya cakap ni. Sebab apa saya kata hang ni haram jadah? Sebab hang ni, kuajak hang ni membelakangi agama. Siapa juga yang hari tu yang kena tu, apa ni Jam, yang satu apa ni, peniaga kosmetik tu. Yang dia cakap apa, dia tak semayang, dia tak mau semayang. Dia tak arti semayang, berapa dia semayang. Ni baru bangsa ni pun sama ni. Baru bangsa ni, tak pernah cakap hari ni memang perkataan saya marah sikit. Baru bangsa ni pun sama perangai dia. Dia kata apa, aku punya suka nak pakai gelang mah ke. Hang ni beranak agama apa? Agama bewok ke? Agama apa pelak mana ni? Saya nak tanya. Cakap hang, jangan kuajak. Kalau hang nak tunjuk hang punya gangster sangat apa, gangster take kucing bewok apa? Hang sikit-sikit report polis. Koyalah hang kalau betul dah tolong. Langak Cina sana lah pun. Langak Cina sini lah ni. Ni hang main langak aku tengok, nak tengok. Pi hang lari sorok belakang bini hang. Jam, dia nak cerita apa Jam ni? Saya Allah hesiat ada di sini Jam. Kita tengok isu di apa? Isu di Allahu Subhanahu
di Masjid India. Dia kata apa? Joseph lari. CCTV tu ada, nanti saya bagi kat jam. Ha. Dia duduk belakang Joseph. Dia duduk belakang Joseph. Cik, Ya. buka kerambit. Buka Ya. kerambit ke nun. Punya penakutnya Burma ni, saya kata Rohingya bangsa ni. Nak lawan dengan perempuan dengan seorang Pakistan pun buka kerambit. Alah, buat malu saya tengok. Padahal Joseph ni tabur perpang. Ya, dia daripada video tu CCTV yang saya tengok, dia kena halau, kena maki dengan perempuan lah. Cerita dia di India ni, saya tahu siapa dia. Perempuan tu pun ada lagi sampai lah ni, duduk kerja lagi. Kes keluar risik lambat ya. Nanti bila-bila saya fikir, saya akan pergi tempat yang bergaduh kedai dia bergaduh tu. Saya nak pergi tanya perempuan tu, apa yang terjadi sebenarnya? Kes risik keluar lambat punya pasal ya, Burma ni nak ingin. Lepas tu tak berani panggil Joseph pergi depan. Lepas tu cerita Joseph lari. Lah CCTV pun tengok hang yang duduk belakang Joseph. Lepas tu Joseph pergi kedai hang pun, hang duduk belakang. Bini hang yang pergi. Lepas tu kata orang ni apa, ada orang tahan badat. Allah takak tahan macam tu. Aduh. Alah, kalau aku tolak aku pergi lah. Aku tak bagi bini aku pergi depan. Hang sembang apa berumah, hang ni betul-betul kecut. Cerita dia. Kita pergi kedai dia pun, sembang kata apa, pergi Ampang nun. Sembang kata pergi Ampang. Dalam bini dia main buat kelang kabut, polis main pegang IC kita. Duduk tak sampai setengah jam dia sampai. Takkanlah KL sampai Johor setengah jam tak sampai. Hang duduk atas, duduk menyorok. Hang duduk atas, duduk menyorok macam orang tak tahu. Duduk menyorok. Panggil polis mai. Sembang apa gangster apa? Saya buat apa lah, dia ni. Kita pun masa kita ziarah dia pun, kita pi pun atas dasar jemputan dia. Atas dasar cara dia. Atas cara kita nak pi tu, kita nak bersembang, bukan nak pi bergaduh. Kalau nak pi bergaduh, nak pi tunjai dah tak bang kat orang. Kan? Kita mai atas dasar. Masa tu kita buat petition dan dia pun mengaku dia sebagai anak Malaysia, dia pun nak turun tanda tangan. Jadi kita nak ambil tanda tangan dia, nak berjumpa dengan dia, nak bertanya beberapa persoalan. Tetapi dia takut tak sedar ke diri sampai menyorok dalam bilik, dalam sebalik bini dia. Yang ni kita pelik ni. Berkenaan dengan isu tu, apa yang dia sebut tentang, dia kata rogol, dia seolah-olah bercakap. Saya sendiri pun nak juga kalau dia tengok live ni, kita pun nak tanya kepada dia. Apakah orang kata sindiran yang dikeluar dengan orang lain tak apa. Dia nak menyatakan konon-kononnya bahawa rogol dia tu lebih baik daripada rogol yang ada dalam negara kita. Pendapat tu macam mana tu? Dia ada tak cara memang dia tak. Dia seolah-olah nak beritahu kes rogol dia lebih ringan lah daripada kes rogol orang lain. Tak, saya nak tahu dia tuju kepada siapa. Saya nak tahu. Dia tuju ni kepada, saya nampak lah daripada individu dia tu, dia tuju kepada orang Melayu. Rogol anak, rogol bapak rogol anak, rogol kakak, rogol adik. Awak bangsa hang tu elok sangat ke bangsa Rohingya ni? Dia ni seolah-olah dia nak, orang kata apa, dia nak tutup kesalahan dia. Dia rogol anak orang Melayu tak apa. Kita memang, saya malas jam nak campur hal dia ni. Tapi kuih hari nampak kuih biadab lah. Kalau dia nak bergaduh dengan Joseph tu, mampus pergi kat dia lah. Kita pun tak mau campur. Dia nak bergaduh ke Joseph ke, dia nak gelak ke Joseph ke, tu dia punya pasal lah. Tapi hang ni melibatkan agama, melibatkan orang Melayu. Yang ni yang kita sakit hati yang ni. Betul. Dan pula tu, dia nak samakan isu jenayah dia ni dengan taubat. Konon-kononnya dia ni konon dah bertaubat, dah nak buat perkara hak elok apa semua. Dia kena faham. Rekod jenayah rogol ni, kalau kata nak bertaubat, hang pergi jumpa tak dengan mangsa rogol yang hang pernah rogol tu? Hang pernah tahu tak, pergi mohon ampun tak dengan ni, yang orang sengsara seumur hidup ni? Ambil tahu tak kebajikan dia? Ini yang diistilahkan sebagai nak bertaubat, nak memulakan hidup baru. Yang ni dia kena faham betul-betul. Kalau jenayah rompak apa semua, bolehlah kata nak bertaubat, dia tidak sampai ke maruah
dan kehidupan masa depan orang. Bila melibatkan kes rogol ni, perucapan taubat ni mestilah sampai. Hang kena pergi cari ni. Masa rogol hang ni, kena mohon ampun, kena bayar sedikit ganti rugi kepada dia untuk walaupun dia dah merosakkan hidup dia. Hang kena ambil kisah benda ni. Adakah dia maafkan hang? Kalau setakat hang nak bertaubat syok sendiri, inilah jadi dia. dia Makin hari dia makin menunjukkan belang dia dia. nak taubat tu dia hak dia dengan Tuhan. Kita tak mau campur. Nak taubat apa? Tak habis-habis pun duk nak taubat. Pakai rantai emas. Dah sembang. Supaya dia tu champion sangat kan. Menghina seolah menghina agama kita. Oh dia memang suka. Dia ada duit, dia nak beli rantai emas, dia beli. Dia nak pakai cincin emas. Orang jahat pun tak macam hang lah. Yang saya nak beritahu. Orang jahat pun tak cerita jahat dia kat hang. Sebenarnya orang jahat ni ramai. Dia tak mau cerita jahat dia tu macam mana. Hang tak habis-habis nak cerita tunjuk diri hang tu power kan. Kita pun tak faham sebenarnya hang ni. Sepatutnya hang tu lebih muhasabah diri lah. Tapi tak apa. Bagi hang seronok dulu. Kan? Habis PKP ni jangan kita start lah kita punya program. Kita bukan nak pergi langgar dia. Kita ada lah cara kita nak buat. Kita akan kutip dia balik ke negara dia. Sebab lah ni kekangan lockdown dengan PKP ni kita tak boleh buat apa. Lepas ni hang standby lah berumah. Tak apa bagi dia seronok meloncat lebih kurang dulu. Sebab lepas ni selamat tinggal lah. Selamat tinggal untuk selama-lamanya. Kan? Jadi bagi saya tak apa bagi dia seronok. Seronok, syok lagu tak apa. Kan? Sebab kita pun malas nak campur hal dia. Tapi dia nak bergaduh dengan Joseph ke apa ke tu dia punya pasal lah. Hal peribadi dia kita tak mau campur. Kita tak mau. Dia nak bergaduh dengan siapa-siapa terpulang. Andai kata saya sendiri pun satu hari nanti saya ditangkap atas dasar melanggar undang-undang, saya tidak melibatkan siapa. Itu adalah perbuatan saya dan saya akan bertanggungjawab. Tidak semestinya saya ditangkap oleh kegiatan apa-apa kegiatan jenayah, dia akan terbalik kepada rakan-rakan yang lain. Tidak, itu adalah perbuatan peribadi saya. Seperti juga dengan Joseph. Bila dia melibatkan perundangan, dia akan jawab daripada segi perundangan. Kerana ia telah disiasat oleh PDRM. Kita tak mahu mengganggu siasatan. Terputus dah bersama dengan Tok Singa. Tapi apapun, terima kasih kepada sahabat saya Tok Singa yang memberi sedikit pandangan daripada beliau berkenaan dengan isu yang si Burma ni buat. Jadi bersambung pada apa yang kita nak sebut, dia nak bermasalah dengan siapa, mungkin macam Tok Singa kata, dia seronok sangat bila mana Joseph kena. Joseph kena tangkap, PDRM keluarkan kenyataan bahawa Joseph ni memiliki beberapa, itu personal masalah Joseph. Dan pihak polis pun dah buat kenyataan. Jadi tak perlu hang nak ulas, tak perlu hang nak gelakkan Joseph beria-ria kononnya hang ni seronok sangat Joseph ditangkap kerana ia adalah siasatan polis. Seperti mana hang juga, hang pernah ditangkap, kita tak pernah mengganggu siasatan polis. Malah kita memberi kerjasama, kita tak mau nak bercakap dan kita serahkan kepada pihak berkuasa. Tetapi hang ni seronok sangat sampai membawa isu Joseph ni, sampaikan hang mengeluarkan beberapa perkataan yang mengguris hati berkenaan perkataan rogol tu sendiri. Hang tahu rogol, kita nak sebut rogol ni pun kadang-kadang dalam masyarakat Melayu kita ni berat. Sensitivity rogol ni berat kan. Bila hang cakap rogol mak, rogol apa ni? Keadapan apa yang hang pakai ni? Dengan umum hang menyebut ada orang rogol mak, ada orang, hang tak ada perasaan malu kau? Si Burma. Hang tak ada perasaan malu, tak ada perasaan orang kata diri hang berada, orang duk tengok hang apa semua dengan kes hang yang hang ada dengan rekod hang tak ada rasa malu ke mengeluarkan kenyataan macam tu? Hang kita pun tak tahu siapa mangsa-mangsa rogol yang hang duk sebut tu. Hang jangan duk ingat sebut perogol dia. Mangsa-mangsa rogol ni pun ada dalam kalangan masyarakat kita, masih trauma, masih mengalami kejutan kejadian apa semua. Kita pun tak tahulah. Makin hari dia ni makin menjadi-jadi. Makin meminta-minta kata orang. Jadi kita mohon jugalah kepada sahabat-sahabat kita yang duduk dalam pertubuhan bai'ah, pertubuhan NGO, supaya memantau dia ni.
Beri pantauan kepada ni. Kalau kita tengok pun dia duk sebelum-sebelum ni pun dia duk pakai palang, 3 palang, duk pakai pagar apa semua ni. Apa sebenarnya? Adakah dia nak mencemarkan pergerakan NGO berbayar dengan menggunakan palang-palang ni dalam beberapa status yang dia buat? Siapa dia ni? Jadi kita minta mohon kepada sahabat-sahabat kita, NGO-NGO kita yang berbayar supaya tengok benda ni. Apa pun benda ni saya mohon. Ini satu pesanan saya mohon kepada sahabat-sahabat. Kita tahu dia ni dah jadi badut. Keseronokan dia tu oleh kerana follower dia ramai. Mulai pada hari ni, malam ni kita mohon kepada siapa-siapa sahabat yang dengar live kita pada malam ni supaya pergi ke page beliau. Kita sepakat-pakat bersatu untuk kita tekan dan report supaya page beliau shoot down. Kerana dia menggeletik sangat, dia duk galak sangat, dia seronok pasal dia duk up di page dia. Dia dah tak ada siapa dah sebenarnya, dah tak ada siapa. Dia bergantung harap kepada page dia untuk dia jadi badut dan sebagainya. Hari ni kita bersatu, minta kawan-kawan kita, rakan-rakan baik kita pergi report. Pasal bahaya. Kalau kita tak report, kejap lagi dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang mengelirukan kita. Kita pun tak tahu. Yang duk tonton ni anak-anak kecil kita, belia-belia kita, hak muda-muda yang ditonton ni banyak. Sebelum-sebelum ni follower dia, masa kemasyhuran dia dulu, anak-anak belia kita banyak yang terikut-ikut gaya cabar-mencabar dia, gaya apa yang dia buat. Tetapi oleh kerana dia dah kantoi, dia dah tak boleh nak pergi mana, hari ni dia buat pusing isu, dia mainkan isu-isu peribadi orang, dia mainkan isu menyebut perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, memberi pendapat-pendapat penilaian tentang kes-kes jenayah ke apa ke, ikut kepentingan kepala otak dia. Hari ni kita bersatu. Saya mohon kepada semua sahabat-sahabat, pergi ke page dia, report, minta kita report ramai-ramai, kita bersatu hati supaya page dia down. Supaya ini cara untuk kita tutup mulut dia. Selebihnya kita akan terus orang kata bekerjasama dengan sahabat-sahabat yang lain berkenaan dengan dokumentasi dia, perkara-perkara apa yang dia dah buat, kita akan ikut saluran undang-undang. Yang ni tak ada masalah. Tak ada perkara yang kita nak buat, kita nak pi pijak dia ke, tak ada. Ini semua mengikut undang-undang. Perkara yang kita buat sejak awal dulu sampai hari ni kita ikut. Walaupun undang-undang tu lambat, walaupun kita berasa hati sikit dengan undang-undang, tetapi inilah realiti dia, kita kena taat kepada undang-undang. Tetapi saranan saya, sahabat-sahabat saya, minta tolong, pesan. Kita ada beberapa orang sahabat. Ingat sahabat-sahabat, Israel negara yang mengganggu Palestin yang canggih pun, netizen rakyat Malaysia kita boleh koyak kan. Ini kan pula si Purba ni. Kita bersatu. Benda ni kita nampak macam benda ni lawak, benda ni sebagai khayalan, benda ni sebagai seorang individu yang tak sedar diri, tapi dia berbahaya. Kerana ucapan-ucapan dia ni mengelirukan kita. Jadi saya minta sahabat-sahabat, pada malam ni kita sehari 2 hari ni kita pakat-pakat report. Tak guna, jangan memaki hamun dia, jangan ni. Tak guna pun. Ada 3 4 5 ribu orang yang duk komen tu, report sekali jalan. Supaya page dia bila dia dah tutup, biar dia down, dia akan senyap. Orang ni macam ni, itu je nak ajak dia untuk permulaan pertama. Nanti kita tengok apa jawapan dia. Sebab kenyataan yang dia keluarkan itu mengelirukan. Kita nak tengok dia nak jawab ke tak. Siapa yang dia duk bercakap tu, yang rogo lanak, rogo bini, rogo apa tu. Dia tujukan kepada bangsa mana. Kalau dia tujukan kepada individu, mungkin seorang je. Tetapi dia sebut ni ibarat macam kelompok tu besar. Siapa yang dia tuju tu? Atas orang kata atas mana punya rekod dia ambil tu. Dan dia kena ingat, di dalam negara Malaysia ni, tanah Melayu ni, majoritinya adalah Melayu. Jadi benda simple, benda asas, apa-apa berkaitan dengan jenayah mestilah ke arah kepada rakyat bangsa yang majoriti. Jangan main sedap cakap ya. Bila bercakap tanpa memikir sensitiviti bangsa, agama, kaum, ini jadi dia. Hang nak bergaduh dengan siapa-siapa pun tu terpulang pada hang. Hang nak cuba buat provokasi kepada siapa-siapa pun terpulang. Tetapi bila hang kena paku buah keras,
Hang jangan nak mengelupong pula. Hang jangan nak kata acak-acak tertindas, acak-acak itu dan ini. Banyak kenyataan-kenyataan hang melibatkan kes-kes hang yang terdahulu. Hang sebut kata ada anggota yang telah dipindahkan dan sebagainya. Ini mengelirukan. Jangan duk sebut perkara-perkara yang benda dalam siasatan, benda masih di peringkat pembicaraan yang sebut. Kita bercakap soal benda yang dah ada sabitan, dah ada rekod. Yang ni kita bercakap yang telah dikeluarkan secara umum, dikeluarkan secara rasmi oleh pihak berkuasa. Baik. Apa pun terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, insya-Allah. Orang macam ni kita tak tahu nak cakap. Kadang-kadang saya cukup tak boleh nak berfikir lah. Kerana mereka ni cukup makan, cukup pakai, mempunyai keluarga, anak. Apa lagi kemahuan? Kadang-kadang orang macam ni, perangai si Burma ni, merosakkan Burma-Burma, Rohingya dan yang lain. Ha? Mereka inilah dia segelintir parasit yang merosakkan nama baik. Kita pun sedia membantu, kita pun sedia merasa kesian, merasa bertanggungjawab ke atas Rohingya yang betul-betul ditindas, yang betul-betul kena tindas. Tapi bila sampai ke satu spesies, kita pun tak tahu apa darah daging dia ni, dia membabitkan, mencalalkan semua orang. Bila sebut warga asing, dia lah kena. Kerana dia seorang, warga asing lain pun yang akan terganggu. Oleh kerana dia seorang, tak pasal-pasal Myanmar pun nama naik. Oleh kerana dia seorang, tak pasal-pasal Rohingya pun naik. Nampak tak? Berbahayanya orang-orang yang macam ni. Hang nak buat kedudukan, hang nak buat duit, hang nak buat ekonomi, tak ada masalah. Tapi bila mana hang mengganggu gugat ketenteraman, hang buat keluar kenyataan-kenyataan yang melirukan, orang akan membuat pertanyaan kepada hang. Orang akan menyudi hang balik. Untuk apa hang buat benda ni? Cukup-cukuplah. Tapi pada kita tak cukup. Kita akan bagi dia perisa yang secukup rasa, mengikut mengikut landasan undang-undang yang sedia ada, insya-Allah. Apapun terima kasih semua kepada sahabat-sahabat yang mana memberi keluangan bersama kita pada malam ini, insya-Allah. Segala perkara kita akan update dan pertanyaan ni kita akan terus, kita nak dia jawab berkenaan dengan apa kenyataan-kenyataan bodoh yang dia buat tu. Adakah kenyataan-kenyataan tu ditujukan kepada masyarakat kita ataupun kenyataan bodoh tu untuk diri dia yang bodoh. Apapun terima kasih kepada semua sahabat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak Melayu